Hai semua, selamat kembali ke perbincangan ulang kaji bersama Cikgu Iban Tan. Okey, kepada yang baru masuk ke channel ini, boleh juga kamu subscribe channel saya. Dan kepada yang nak cuba soalan yang saya berikan, boleh dapatkan daripada peta deskripsi di bawah. Okey, sebelum kamu tengok video ini sebagai satu cabaran untuk kamu mencuba soalan. Selamat mencuba ya. Okey, jadi balik kepada perbincangan kepada anak murid yang saya sudah berikan ni pada minggu lepas. Okey, jadi kita teruslah sebab saya dapat banyak maklum balas daripada pelajar ni. Ada soalan yang tak pernah mereka nampak, jenis yang soalan pelik-pelik, tapi sebenarnya benda tu senang sahaja. Cuma biasanya di sekolah rendah kami belajar, cikgu guna peta, guna tempat bentuk segitiga ke, bentuk bintang ke, ataupun buah-buahan ke. Okey, cuma hari ini saya guna emoji. Okey, jadi tidak melengahkan masa, kita terus tengok apa yang kita nak bincang hari ini. Okey, dari bab 1 ada 2 soalan dan kita tengoklah soalan apa yang pelajar semua ni sakit kepala ya. Okey, jadi di sini soalan macam ni, semua takut apa benda ni, macamlah sepertilah yang berlaku di sini kan. Terus mau pengsan sudah. Okey, jadi soalan bilang kalau kita ada dua bentuk yang ini yang kelip mata dengan satu emoji yang terkejut sama dengan dua orang yang sedang meraihkan. Dan satu situasi lagi di mana dua orang terkejut bila seorang kelip mata sama dengan dua orang raihkan dengan seorang yang kelip mata, maka orang terkejut ni sama dengan berapa orang yang kelip mata. Okey, jadi di sini kita perlu buat analisis soalan. Kita kena tukarkan kepada format yang kita selesa. Okey, jadi di sini saya akan gantikan semua simbol ini, semua emoji ini dengan ajab. Okey, jadi apa yang ada? Jadi yang pertama, kita gantikan yang kelip mata dengan A. Selepas itu, kita gantikan yang terkejut ni dengan B. Dan orang yang meraihkan ni dengan C. Maka ini yang kita akan dapat. Jadi soalan sekarang dia minta 1B ni sama dengan berapa A. Jadi marilah kita tukar yang ini. Okay. Jadikan dia dalam bentuk ABC. Jadi kita nampak satu kelip mata ni adalah A tambah B sama dengan C tambah C. Jadi kita ringkaskan dan kita namakan dia sebagai persamaan pertama. Selepas itu, informasi kedua yang diberikan dalam soalan, kita tukarkan juga. Dan kita akan dapat 2B, sebab dua orang yang terkejut kan, dengan seorang yang kelip mata iaitu A, sama dengan dua orang yang sedang meraihkan, jadi 2C, dan seorang yang kelip mata A. Dan kita namakan sebagai persamaan kedua. Jadi dari persamaan kedua tu kita nampak sesuatu informasi yang sangat penting, iaitu kita nampak ada A di sini di sebelah kiri dan A lagi di sebelah kanan. Dua ni sebab mereka sama muncul di kedua-dua bahagian, maka kita boleh abaikan mereka. Jadi kita bandingkan 2B sama dengan 2C. Okey. 2B, 2C. Maka kita dapat yang inilah. 2B sama dengan 2C. Dan sebab nisbah mereka sama kan, maka kita boleh katakan B sebenarnya sama dengan C. Dan kita ambil informasi dan gabung dia balik ke persamaan yang pertama. Dan kita akan dapat gantikan C tu dengan B. Sebab kita nak B dan A saja kan. Jadi kita gantikan C. Yang gantikan C dengan informasi ni B. Jadi kita dapat 2A tambah B sama dengan 2B. Dan sekarang kita boleh
kumpulkan mereka. Jadi cikgu pindahkan yang ini ke sebelah. Dapatlah tolak B. Okey, jadi 2B tolak B, dapatlah 2A sama dengan B. Dan kita tengok balik soalan. Dia tanya B tu sama dengan berapa A? 2 lah kan? Jadi jawapan adalah 2. Ini jawapan dia. Sudah kamu berjaya? Okey, jadi sebelum kita ke slide yang seterusnya, boleh kamu cuba soalan kedua sebelum kamu teruskan video ini. Kepada yang sudah jawab, kamu boleh cuba edit dalam ruangan di dalam Google Form kamu supaya kamu boleh cuba sama adakah kamu faham ataupun tidak. Okey, ini adalah soalan kedua di mana sekarang kita ada cactus, unta dan juga zebra. Jadi sama juga kita akan mulakan dengan analisis soalan. Jadi di sini kita ada 3 informasi yang penting. 1, 2, 3. Okey, kita ada 3 informasi dan soalan tanya satu unta ni sama dengan berapa cactus. Okey. Jadi sama juga kita tukarkan kepada format yang kita selesa. Okey. Jadi kita biarlah cactus sebagai A, unta sebagai B, zebra sebagai C. Dan soalan tu tanya berapa unta iaitu B sama dengan berapa cactus iaitu A. Okey, sudah kita analisis, barulah kita tukarkan kita punya persamaan. Okey, kalau kamu tak suka A, B, C, kamu suka letak orange pear dengan apple, letak sahaja. Suka hati kamu sendiri. Yang penting kamu sendiri yang faham apa yang kamu gantikan nanti ya. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan A dengan 2B. Okey, jadi A tambah 2B sama dengan 1 zebra dengan 3 cactus. Zebra tu C dengan 3A. Okey, dan kita namakan ini sebagai persamaan 1. Ada yang kamu mungkin tanya, sini ada A, sini ada 3A. Boleh tak kita kumpulkan mereka? Boleh. Kamu nak kumpul di sini pun sudah boleh. Tapi saya abaikan saja. Saya biar tinggalkan persamaan ini di peringkat ini sahaja. Okey, lepas tu kita buat benda yang sama kepada persamaan kedua kita. Okey, biasa label lah ya, senang. 1, 2, 3. Okey. Jadi persamaan kedua ni kita tukarkan bentuk ni dalam A, B, C. Kita akan dapat 3A sama tambah 1B sama dengan 2C tambah 1A. Dan kita namakan persamaan kita ni sebagai 2. Lepas tu ada persamaan ketiga lagi kan. Jadi kita buatlah yang ketiga ni. Kita tukar. Dan dari sini kita nampak A ada di sini, A ada di sini. Dan kita boleh terus buat kesimpulan B sama dengan C. Kan? Dan ini akan jadi informasi ketiga, persamaan ketiga kita. Dan sebab kita sudah ringkaskan benda ni, jadi kita boleh gantikan ke dalam persamaan 1 ataupun 2 supaya kita boleh dapat hubung kait antara B dengan A. Okey, jadi contohnya hari ini cikgu gabungkan dari 3 ke persamaan kedua. Okey, gantikan ke dalam. Sebab kita mau B dan A saja, maka C akan diganti. Okey, jadi kita gantikan, dapatlah 3A tambah B sama dengan 2B tambah A. Lepas tu kita susun semula dan selesaikan. Dapatlah 2A sama dengan B. Sekali lagi, dapat 1 unta sama dengan 2 cactus. Jadi jawapan dia 2. Adakah kamu sudah berjaya menguasai cara-cara ini? Okey. Ini 2 soalan saja yang saya bagi untuk bab 1 sebab saya tahu benda ni baru kepada kamu semua. Jadi harapkanlah ada lagi jenis soalan yang sebegini pada masa yang akan datang nanti. Sebab ini kita guna sebenarnya di luar negara untuk kefahaman budak-budak bila sebelum dia betul-betul belajar algebra. Cuma silibus di Malaysia kita ni kan kita tidak guna simbol yang begini. Okey.
Jadi kalau bila kamu rasa tak faham soalan, lain kali yang panjang-panjang, meleter sana tu, okey. Padahal dia tanya benda yang begini kan, dia buat satu karangan panjang satu muka surat. Jimatkan benda tu dan dapatkan informasi penting sahaja. Okey. Jadi selepas ini kita teruskan dengan bab 2. Persamaan linear. Soalan, siapa tak berapa ingat 5 ke 6 soalan, tapi soalan semua yang senang. Okey. Kita tengok apa soalan yang ada. Okey, soalan pertama 2 dalam kurungan x tambah 1 sama dengan x tambah 5. Okey. Kita tengok di sini. Jadi kita nampak ada kurungan, maka kita tahu kita mesti buka kurungan dulu kan. Kita buka kurungan sertakan BODMAS dulu. Jadi langkah pertama BODMAS. Dan kita akan dapat 2 darab x, 2x, 2 darab positif 1 dapat positif 2. Dan sebab di sebelah kanan kita tak buat apa-apa, salin balik sahaja. Selepas itu, kita kumpulkan geng-geng yang sama. Okey, jadi yang ada bawah x ni satu geng. Okey, yang tak ada x ni satu geng yang lain. Okey, ini geng lain. Kita kumpulkan mereka semua. Yang geng-geng ni di bahagian masing-masing. Jadi sebab kita biasa akan letak x di sebelah kiri, maka kita kumpulkan semua x, geng x ni kepada sebelah kiri kita. Dan kumpulkan yang tak ada x tu semua ke sebelah kanan persamaan kita. Okey, jadi ini yang kita akan dapat. Okey, jadi x dipindah, dan positif 2 dipindah. Okey, jadi 2x tolak x sama dengan 5 tolak 2. Dan seterusnya kita tengok sudah, mereka adalah kumpulan yang sama, maka kita boleh kirakan jawapan kita. Dan inilah jawapan kita dapat. Sebab 2x tolak x, tinggal 1x. 5 tolak 2, sama dengan 3. Okey, senang saja kan soalan ni? Baik, kita sambung dengan soalan seterusnya. Tenang, ada 2 kurungan di kedua-dua bahagian. Jadi, langkah pertama seperti biasa, BODMAS, kita akan buka kurungan kita. Dan ini hasil kita. 5 darab x, 5x. 5 darab negatif 3, kita dapat negatif 15. 3 darab x, 3x. 3 darab positif 2, positif 6. Lepas itu, apa rasa kamu kita nak buat? Ya, iaitu kita kumpulkan geng-geng yang sama tu di bahagian masing-masing. Jadi, ini yang kamu akan dapat. Okey. Jadi, 3x ni kita akan pindah ke sebelah kiri. Dan negatif 15 ni kita akan pindah ke sebelah kanan. Okey. Lepas ini, kita tengok semua geng-geng sudah kan? Kita boleh kirakan nilai kita. Dan 5x tolak 3x dapat 2x. 6 tambah 15 dapatlah 21. Adakah kita sudah menyelesaikan soalan ini? Tidak. Sebab soalan asal dia minta nilai x. Jadi, kita kena uruskan dua ini. Jadi, kita pindahkan ke sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry. Bukan kiri ya, kanan. Asalnya di sini mereka adalah hubungan darab. Okay, di sini mereka hubungan adalah darab. Maka bila kita pindah dia akan jadi bahagi. Dan ingat lagi tak dalam video minggu lepas yang untuk ulang kaji minggu 1, cikgu pernah katakan bila kita tulis dalam bentuk bahagi, boleh juga kita paparkan dalam paparan pecahan. Dalam bentuk pecahan. Maka, x sama dengan 21/2. Adakah ini jawapan akhir? Ya. Kalau kamu nak tinggalkan jawapan dalam bentuk ini adalah diterima. Jadi, apa mau susah-susah mau tukar-tukar lagi kan? Biasa saja macam ni. Okey? Sambung dengan ini soalan 3 kita. Sekali lagi kita nampak yang ada kurungan. Jadi, tak payah kamu fikir lagi. Mesti kita BODMAS. Bukakan kurungan dulu.
Alamak, tak cantik. Okey. Dah. Potmas. Jadi 3 darab 4x dapatlah 12x. 3 darab negatif 1 dapatlah negatif 3. Negatif 3 ni kita tak buat apa-apa. Kita sambung. Okey. Sambung salin saja. Okey. 2 ni dapat hasil ini. Yang... Okey. Saya guna yang warna lain. Hijau. 3 dengan negatif 1. Ini semua datang hasil ini. Negatif 3. Okey. Yang ini kami tak buat apa-apa kan. Ini kita tak buat apa-apa. Salin balik sahaja. Okey. Lepas itu apa berlaku? Kumpulkan geng. Okey. Jadi X dipindah. X dipindah. Dan nombor semua ini kita pindah ke sebelah kanan. Okey, dapatlah ini 12x tolak x sama dengan 1 tambah 3 tambah 3. Dan kita boleh hitungkan nilai. Ini jawapan. Adakah ini jawapan akhir? Semestinya tidak. Okey, sebab 11 ni kan masih ganggu lagi. Saya mau x saja, saya tak mau 11x. Jadi pindahkan. Asal dia hubung kait adalah darab, maka bila kita pindah, kita bahagikan mereka. Jadi, sama juga sebab kita bahagi, boleh tulis dalam bentuk pecahan. Kita tinggalkan jawapan kita dalam bentuk pecahan. Jadi, kamu akan dapat X sama dengan 7/11. Okey. Ada 2 soalan lagi. Mari, berusaha. 3/X sama dengan 5. Okey. Bila kita tengok sini, tak ada kurungan sudah kan? Jadi, tak ada kaitan dengan BODMAS. Tetapi hari ini soalan dalam bentuk pecahan. Satu lagi benda yang kita tak suka. Pecahan. Okey, jadi kita mesti pertama uruskan pecahan ini. Kasih hilangkan dia. Jadi kita pindah dia. Okey, urus bahagian pecahan. Jadi kamu akan dapat 3 sama dengan 5x. Lepas itu, senang sudah kan? Kita nampak sudah bentuk dia. Kita boleh kirakan jawapan dia. Maka dapatlah 3/5 sama dengan X. Sebab 5 ni kita uruskan dia. Okey, siap soalan. Dan kita sekarang pergilah soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. 6/X tambah 1 sama dengan 2. Hari ini soalan kita ada 2 bahagian. Bahagian pecahan dengan bahagian nombor. Okey, untuk di sebelah kiri kita. Jadi yang pertama, kita tidak uruskan bahagian pecahan dulu. Kita uruskan nombor yang tak ada kaitan dengan pecahan dulu. Okey, supaya senang kita kira nanti. Apa yang banyak kita tukar. Okey, jadi kita tukar akan dapat ini. 6/X sama dengan 2 tolak 1. Dan memang sure kan kamu buat 2 tolak 1 dulu. Kita uruskan yang ini dulu. Bahagian yang ini. Mesti urus dulu. Okey, jadi lepas tu baru kita uruskan pecahan kita. Yang ini. Okey, yang ini. Alright, baru kita uruskan untuk pindah. Dapatlah 6 sama dengan X. Dan ini jawapan sudah kan? Memang kita nak nilai X saja. Jadi, habislah soalan terakhir. Baiklah. Jadi sebelum saya akhiri kelas perbincangan hari ini, sekiranya kamu ada apa-apa masalah, boleh juga terus PM saya. Ataupun kalau kamu tiada dalam grup kelas saya, kamu teruslah tinggalkan komen kamu di bahagian komen. Dan saya akan reply dalam masa terdekat bila saya nampak komen tersebut. Okey, kita akan jumpa lagi minggu depan Isnin, masa yang sama, di tempat yang sama untuk ulang kaji ketiga. Okey, selamat maju jaya.